الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Contoh-contoh mukjizat. Allah Subhanahu wa taala telah menyokong risalah yang dibawa oleh Rasulnya dengan mukjizat-mukjizat yang mengatasi ciptaan yang dilakukan oleh masyarakat yang didakwahi mereka, sehingga mereka tidak ada hujah lagi dalam berdepan dengan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Ini kerana jika Rasul membawa mukjizat daripada jenis yang mereka tidak tahu dan mereka pula dituntut supaya membawanya, sudah tentu ketika itu mereka akan menyatakan, ini suatu perkara yang kami semua tidak tahu. Jika kami tahu, sudah tentu kami akan menentangnya. Sebaliknya, jika Rasul-Rasul mencabar mereka dengan mukjizat yang mereka sendiri mahir tentangnya, tetapi mereka tidak mampu menentangnya, ia memerlukan kepada mereka yang membawa hujah. Okey, contoh-contoh mukjizat. Jadi mukjizat ni apa dia? Maknanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan mukjizat, iaitu perkara yang luar biasa yang mencari adat, yang tidak mampu diperolehi oleh mereka yang selain daripada Rasul, di atas tujuan dan maksud untuk menyokong, menguatkan risalah. Maknanya apabila para rasul-rasul dibekalkan dengan kitab untuk mereka menyampaikan risalah dakwah, bagi mengukuhkan hujah mereka, risalah yang mereka bawa, perlu kepada mereka ada sesuatu perkara yang luar biasa. Luar biasa itulah yang kita bincang sebelum ini, iaitu sebagai mukjizat. Walaupun setiap kali berlaku perdebatan, hujah antara para rasul dengan kaum mereka semuanya kalah, tak mampu. Kerana hujah-hujah yang dikemukakan oleh para rasul ini adalah suatu idea ilham yang datang daripada Allah. Sudah tentu tak boleh nak lawan, tapi nak bagi kemas lagi. Kita memperkukuhkan, nak bagi kemas lagi, nak bagi mantap lagi, supaya bukan sahaja kalah berdebat, tetapi mereka dapat melihat sesuatu perkara yang luar biasa yang mereka tak ada. Sudah tentu individu ini, manusia ini, lelaki ini adalah utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala menyampaikan agama Allah, wahyu Allah, kebenaran daripada Allah kepada manusia. Sebab itulah dikurniakan mukjizat kepada para rasul. Okey, terus. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa, amalan sihir berluasa dalam kalangan masyarakat Kipti, iaitu kelompok masyarakat Fir'aun. Okey, kenapa Musa ni dia banyak perkara yang luar biasa sangat? Sebab nak lawan sihir, sesuai dengan pada masa tu ilmu sihir, ilmu yang sangat hebat. Untuk mengalahkan orang, pihak lain guna sihir. Kalau Nabi Isa pula, kenapa diberi kepakaran, kemahiran Nabi Musa itu untuk menyembuh penyakit-penyakit kronik? Kerana pada masa itu terkenal dengan ahli perubatan, boleh menyembuh berbagai penyakit. Tetapi ada jenis penyakit-penyakit yang tertentu ahli perubatan pun tak mampu nak menyembuhkan, tak mampu nak bagi suatu ubat untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh masyarakat ketika itu. Allah Ta'ala utus Nabi Isa, boleh menyembuhkan penyakit buta. Buta ni kan senang, nak sembuh penyakit buta, penyakit sopak, bahkan boleh menghidupkan orang yang mati. Dahsyat ke tak dahsyat tu? Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan mukjizat sesuai dengan zaman, keadaan dan kaum masing-masing. Nabi Muhammad kenapa bagi Quran? Sebab apa? Masa tu terkenal dengan orang sastrawan Arab, pandai menulis, mengarang, bersyair. Jadi mukjizat Al-Quran ni nak lawan syair mereka, lawan apa dia, hujah-hujah daripada ceramah ucapan mereka yang menggunakan bahasa-bahasa Arab yang hebat. Dia mau berlawan syair ni, siapa-siapa menang, syair tu ambil digantung kat Kaabah dan dipertontonkan, dibaca oleh ramai orang. Jadi sesuainya hak jenis berhujah, jenis debat ni bagi pada Nabi Muhammad. Rasul-rasul lain pun hebat juga. Nabi Muhammad lagi hebat, guna Quran, baca kepada mereka ni ayat-ayat Quran. Sebab tu demo ni pun, walaupun
Datang Quran pun mereka kata Quran ni daripada Muhammad. Sampai tahu tu perangai kafir. Hujah tak boleh hujah lah. Lawan tak lawan lah. Kira mati akhir lah. Terkayu orang kata sekarang ni bila dengar hujah-hujah Nabi pun nak lawan juga. Bila Nabi baca ayat Quran, sebenarnya Quran ini adalah tulisan, rekaan Muhammad. Yang tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kamu kata Quran itu tulisan ciptaan Muhammad, kamu pun boleh buat juga. Kamu terkenal dengan ahli sastra yang boleh tulis karang sastra Arab, syair Arab, kamu boleh buat kan? Muhammad seorang dia boleh buat Quran tu, sebuah Quran. Kamu pakat dengan pemimpin kamu, cerdik pandai daripada kalangan kamu, pemimpin-pemimpin kamu berkumpul buat satu surah Quran, 114 surah. Kalau betul lah dakwaan kamu bahawa Quran itu adalah ciptaan Muhammad, sudah tentu kamu lebih mengatasi Muhammad. Dalam bentuk jumlah kumpulan yang ramai kamu berbincang, bermesyuarat nak buat satu surah seperti Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Kalau kamu tak mampu nak buat, dan sememang tak mampu pun, takutlah kamu kepada neraka, kata Allah. Neraka itu bahan bakarnya adalah batu-batu berhala yang disembah oleh orang kafir, dan manusia kafir itu sendiri menjadi bahan bakar untuk membakar manusia yang lain. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat kepada rasul-rasul berdasarkan kepada kesesuaian zaman masing-masing. Okey, terus. Bahkan mereka mempunyai kemahiran dalam amal yang tersebut. Menerusi sihir itu, mereka tahu sekat mana yang boleh mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Apabila ahli-ahli sihir Fir'aun melakukan sihir dengan menggunakan tali-tali dan tongkat atas perintah Fir'aun, dan kesemuanya menjadi ular yang merayak-rayak ke sana kemari. Ketika itu Nabi Musa AS mencampakkan tongkat beliau atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular yang besar, lalu menelan semua ular-ular ahli sihir itu. Okey. Kalau sihir dia ada sempadan, dia ada had, maknanya kekuatan sihir, kemampuan sihir ni dia ada sampai satu tahap, satu peringkat tak boleh pergi lah. Bukan kata sihir ni dia boleh lawan semua perkara-perkara luar biasa yang ada dalam dunia. Tak sebagai mukjizat dia boleh lawan semua. Lagi kuat, lagi handal, lagi hebat, mukjizat atas lagi. Tetapi kalau sihir ni dia ada sempadan, dia ada had. Macam orang nak belajar ilmu kebal, mungkin dengan pisau tak lut, dengan peluru tak lut, tapi mungkin dengan senjata lain. Kalau tikuk orang tua kan ambil buluh kan orang. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita Melayu pun dia ambil buluh, ditajamkan lalu ditikam. Okey, dengan senjata berbentuk besi, peluru tak lut. Dia ada satu jenis senjata pula boleh lut, boleh menembuskan, melukakan dan mematikan. Maknanya kalau kita kata kebal ataupun sihir, dia ada sempadan dia. Dia ada tahap peringkat dia. Sampai sekarang ni, lebih pada tu dia tak lagi dah. Dia boleh lawan sampai sekarang ni ya. Tetapi kalau mukjizat tak ada had. Kerana itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kuat sihir, lagi kuat mukjizat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan, menewaskan, menghapuskan sihir-sihir yang datang daripada musuh para nabi dan juga para rasul. Okey, terus. Setelah Nabi Musa AS memegang semua ular tersebut, secara tiba-tiba dia bertukar menjadi tongkat semula sebagai penasihat. Ahli-ahli sihir yang menyaksikan peristiwa tersebut terus sujud kepada Allah dan beriman yang besar yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Mereka bersabar dalam menghadapi keadaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Semua itu mereka hadapi kerana mereka yang benar mengetahui lapangan sihir dan tak boleh dijangkau oleh sihir. Oleh kerana mereka yang besar itu bisa sebaliknya merupakan tanda dan mukjizat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fatawalla Fir'aun bima kaydahu thumma ata qala lahum Musa waylakum la taftaru 'ala Allah kadiban fayashtatakum bi'adzab wa qad khaba man iftara." فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران
طريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Fatawalla Fir'aun. Sebelum tu Fir'aun ni dia berbincang dengan Nabi Musa ni untuk mengadakan suatu pertandingan. Ditetapkan suatu tempoh, suatu masa, suatu hari kita berlawan lah kalau macam tu. Hujah demi hujah ni memang Fir'aun tak boleh nak jawab. Akhirnya dia pun nak buat macam mana nak tewas Musa ni. Lepas tu setelah Fir'aun ini dia pergi pula setelah bersembang dengan Nabi Musa, lepas tu pun dia balik. Dia merancang, berbincang dengan ahli-ahli sihir dia. Fatawalla Fir'aun. Setelah berpaling Nabi Musa Fir'aun tadi dia pergi ke jumpa dengan ahli-ahli sihir dia, fajama'a kaidahu summa ata. Dia memang telah menghimpunkan kaidahu, tipu dayanya, maknanya ahli-ahli sihirnya. Kemudian dia datang. Qala lahum Musa. Musa duk ready dah. Musa sedang tunggu. Telah berkata bagi mereka Musa, wailakum, celakalah kamu. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Janganlah kamu mengada-ngadakan dusta terhadap Allah. Fayustahitakum, nescaya dia akan membinasakan kamu bi'azabin, dengan azab. Musa ni dengan penuh yakin dia kata celaka kamu. Allah Ta'ala akan menghancurkan kamu. Allah Ta'ala akan menewaskan kamu. Sebab dia tahu, tu penting ni. Sebab dia tahu dia akan dibantu oleh Allah. Dalam Al-Quran beberapa ayat Allah Ta'ala kata in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu tolong agama Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan tolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Maknanya Nabi Musa ni dia tak goyang, tak gebentar, tak gemuruh, tak takut dah. Sebab dia tahu dia akan menang. Sebab apa dia menang? Dibantu oleh Allah. Dia kata celakalah kamu ni. So siapa yang mengadakan dusta terhadap Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan binasakan dengan azab. Wa qad khaba, sesungguhnya telah rugilah man iftara, orang-orang yang melakukan tipu daya. Dia tahu dah ahli sihir ni akan melakukan khilah. Khilah ni maknanya tipu daya, tak boleh menangnya, akan rugi. Dia dengan penuh keyakinan dia cakap macam tu. Celakalah, rugilah, binasalah orang-orang yang melakukan pendustahan, melakukan dusta terhadap Allah Ta'ala ni, tak percaya kepada mukjizat, keterangan-keterangan yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Kerana sebelum berlakunya perlawanan sihir ni, berlaku perdebatan demi perdebatan Musa dengan Fir'aun. Semuanya kalah Fir'aun. Dia tak puas hati, dia nak lawan juga. Walaupun beberapa kebenaran telah terbukti di hadapan dia, beberapa hujah tidak dapat dipatahkan oleh Fir'aun. Dia kalah dengan Nabi Musa, tapi tetap dia nak berlawan. Ni sampai sebab tu dalam Quran kata khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala dah tutup hati tu, bagi hujah macam mana pun dia tak akan terima juga, tak akan pakai juga. Fatanaza'u amrahum, berbantah-bantahlah urusan mereka. Maknanya berbantah-bantah ni maknanya mereka pakat-pakat bagi cadangan. Orang ni nak buat macam ni, ahli sihir ni kata buat macam ni, orang kedua bagi macam ni. Berbantah maknanya mereka berunding, berbincang, pakat-pakat keluarkan idea macam mana nak cara nak patahkan, nak tewaskan
Musa ini. Fatanaza'u amrahum, berbantah-bantahlah mereka tentang urusan mereka, urusan nak berlawan dengan Nabi Musa. Bainahum, daripada kalangan mereka, wa asarun najwa, mereka sembunyikan perjanjian sulit, perjanjian rahsia. Najwa ni asaru, najwa maknanya perjanjian sulit, dia merahsiakan. Apa maksud? Maksudnya dalam mesyuarat bincang-bincang tu kita nak buat macam mana? Hasil daripada keputusan mesyuarat, kita diam, kita jangan beritahu kat orang. Nanti Musa tahu, dah pecah tembelang. Senanglah dia lawan kita, sebab dia dah tahu jawapannya. Dia dah tahu bagaimana langkah kita nak buat macam mana kan. Dia nak buat macam mana tu, kita nak buat macam mana, dia dah tahu. Maknanya rahsia apa yang kita akan lakukan bila berdepan dengan Musa. Qalu, mereka berkata, in hadha, sesungguhnya dua orang ini la sahirani, Musa dengan Harun ni sebenarnya sihir. Demo duk rasa, demo duk beramal dengan ilmu sihir. Tiba-tiba demo pun duk tuduh orang lagu tu juga buat sihir. Orang yang biasa ni dia menipu, dia pun anggap orang menipu macam dia juga. Seseorang yang jahat, dia akan kata orang lain pun jahat macam dia juga. Dia nak samakan orang macam dia. Jadi ahli sihir ni mereka beramal dengan sihir, tiba-tiba nak buat tuduhan kepada orang lain juga beramal ilmu sihir macam mereka juga. Mereka berdua ni adalah sihir. Yuridani, mereka berdua berkehendak, ayyukhrijakum, untuk mengusir kamu, min ardikum, daripada bumi kamu. Itu tuduhan. Kita tengok tuduhan kepada golongan yang benar, yang betul ini, berbagai-bagai tuduhan menghasut orang ramai, menghasut rakyat supaya benci, dengan menggunakan istilah. Kalau Firaun dengan ahli sihir, dia kata mereka ni Musa dan Harun menggunakan sihir, tujuannya untuk mengusir kamu daripada bumi kamu. Padahal tujuan Nabi Musa ini untuk mengajak orang beriman kepada Allah. Dan memang sebahagian rakyat percaya, rakyat yang berada di Mesir pada masa itu percaya Musa ni diguna sihir, dia nak halau kita keluar. Lepas tu dia bebas berkuasa di bumi Mesir. Sebelum berlaku perdebatan ni, berlaku perlawanan ini, memang orang percaya. Sekarang ni diguna hujah Wahabi. Kalau orang bawa kepada kebenaran ni, sikit-sikit Wahabi membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, ekstrim, pok-pok ni kalau merintah dia bunuh orang. Dicanangkan macam tu. Orang percaya tak? Sebahagiannya percaya ke? Pok-pok ni ganas, suka membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, mempertikaikan amalan orang. Mereka kalau diberi kuasa, mereka akan bunuh orang. Ni dicanang macam tu, orang percaya tak? Sebahagiannya percayalah. Nampak zahirnya demo ni memang baca Quran hadis, tapi jangan percaya. Demo ni memang keluar dalil Quran hadis, tapi tuan-tuan jangan terpengaruh, jangan terpedaya. Maknanya bagi hujah yang tak kemukakan Quran hadis, andaian, rekaan, hak tu kena percaya. Adapun pihak yang mengemukakan dalil Quran hadis, jangan percaya. Demo ni Wahabi. Jadi orang masyarakat kesian yang menganggap diri mereka sebagai orang awam, betul takkan dia tipu, takkan ustaz tipu, ustaz yang cakap tu. Jadi rosak habis. Jadi senang je daripada zaman dulu lagi nak jatuhkan orang, nak memalukan, mengaibkan orang, dan nak menjauhkan masyarakat daripada golongan yang tertentu, individu yang tertentu, pihak yang tertentu. Jadi ada pihak lain pula cerita fitnah, taburkan fitnah supaya orang tak terima dakwah yang disampaikan oleh pendakwa-pendakwa yang benar ini. Tujuannya mereka berdua ni nak mengusir kamu, menghalau kamu daripada bumi kamu. Bisahrihima, dengan sihir mereka berdua. Wa yadhhaba, dan mereka nak melenyapkan, menghapuskan bitariqatikum. Maknanya bitariqatikum ni maknanya jalan kamu, adat kebiasaan yang kamu buat, agama yang kamu pegang selama ni, mereka nak buat kucak kacir. Al-musla, yang agung, yang utama. Mereka nak merosakkan kepercayaan agama kamu yang kamu pegang selama ini. Agama yang kamu pegang, pendirian kamu yang kamu pegang, akidah yang kamu pegang, mereka nak rungkaikan. Mereka nak supaya masyarakat tak terima, masyarakat tak percaya. Jadi disebut apa dia? Mengganggu amalan nenek moyang, mengganggu kebiasaan orang tua-tua dulu buat.
Ini satu puak yang memecah belahkan masyarakat. Maknanya ahli sihir dan Firaun menggunakan hujah lama dah untuk menjatuhkan pihak lawan. Fa ajmi'u kaidahum. Firaun kata, kumpulkan tipu daya kamu, maknanya ahli sihir kamu. Summatu saffa, kamu datang dalam keadaan berbaris. Wa qad aflaha al-yawma, Firaun kata sesungguhnya berjayalah hari ini man ista'ala, siapa-siapa yang menang. Dia pun yakin juga. Hadirin sekalian, bukan sahaja orang yang berada di pihak yang benar yakin, yang menggunakan hujah Quran hadis yakin. Orang sesat je yakin dengan kesesatan dia. Ayah Pin yakin dengan kesesatan dia. Buddha, Hindu, agama-agama yang selain daripada Allah, selain daripada agama Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam sahaja. Itulah keyakinan kita. Ada pun orang yang lain daripada agama Islam, ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, mereka yakin juga dengan pegangan mereka, dengan perjalanan agama mereka, dengan akidah mereka, kepercayaan mereka, amalan mereka pun yakin juga. Jadi sebab itu, untuk menentukan sesuatu pegangan itu betul ataupun tidak, bukan semata-mata kerana yakin seseorang itu terhadap apa yang dia pegang. Dia mesti bersesuaian, bertepatan dengan apa yang Nabi bawa. Mesti bersesuaian, bertepatan dengan apa yang Nabi bawa. Qalu ya Musa, mereka berkata, Firaun dan juga ahli sihir, dia kata, wahai Musa, imma an tulqiya, sama ada kami yang melontarkan dulu, wa imma an nakuna awwala man alqa. Sama ada kamu, wa imma an tulqiya, sama ada kamu yang melontarkan ataupun kami yang orang yang pertama melontarkan. Dia mau ada apa? Tongkat dan juga tali. Siapa nak campak dulu? Qala bal alqu. Musa kata, kamu campaklah dulu, nak tengok setara mana, hebat mana. Kalau orang main silat ni, tengok langkah kamu lagu mana, sumbang tak sumbang, tunjuk dulu kehebatan kamu, langkah kamu, buah kamu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum, tiba-tiba tali-tali mereka dan juga tongkat-tongkat kecil mereka. Tongkat ni ada hak besar, hak tinggi kan, ini tongkat-tongkat kecil. Bila dicampakkan tali-tali yang dimiliki oleh ahli sihir dan juga tongkat-tongkat kecil mereka, yukhayyalu ilaihi, Musa ni nampak macam apa? Terpesona. Dahsyatnya daripada tali, daripada tongkat ni jadi ular, min sihrihim, daripada sihir mereka, annaha tas'a, hibaluhum wa isiyuhum, itu tas'a, berjalan. Jalan kat dia. Bila campak kan, tali dengan tongkat tu jalan. Kalau kita memang belah, ular, mari ular nampak. Tapi Nabi Musa tenang, dia tahu itu satu tipu daya. Sihir sebenarnya satu tipu daya. Dia hanya mengkaburkan mata manusia. Sebenarnya tali tetap tali, tongkat tetap tongkat. Dia bukan betul-betul real, maknanya ular. Dia hanya menghayal sahaja. Fa'ujasa, mereka merasa fi nafsihi, fa'ujasa, telah merasakan pada dirinya dari Musa itu khifatan Musa, takut daripada Nabi Musa. Takut juga sebab apa takut? Sifat sebagai seorang manusia, takut, lupa, tidak mencacatkan kedudukan para rasul. Itu sifat manusia. Qulna la takhaf, Allah Ta'ala kata, telah berkata oleh kami, iaitu Allah, la takhaf, kamu jangan susah hati, jangan kamu takut, innaka antal a'la, kamulah yang tinggi hari ini. Hari ini kamu menang, kamu tinggi. Kamu jangan takut. Wa alqi ma fi yaminika ya, wahai Musa, Allah Ta'ala firman, hendaklah kamu lontarkan apa yang ada di tangan kamu. Apa yang ada di tangan Nabi Musa? Tongkat kan? Talqaf ma sana'u, dia akan telan apa yang mereka buat. Tongkat kamu ni akan jadi ular yang lebih besar. Dia akan telan ular-ular daripada ahli sihir. Innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya apa yang mereka buat itu adalah tipu daya daripada ahli sihir. Tipu daya je, bukan jadi ular betul daripada tongkat tadi kan. Khayal je. Nampak je macam tu di sudut mata. Dipanggil kabur mata tu, dipanggil silap mata. Sihir-sihir ni termasuk daripada silap mata. Mata kita silap nampak, benda tu tak jadi apa pun.
wala yuflihu as-sahiru. Allah Taala kata tidak akan berjaya oleh sihir haisu ata. Dari mana dia datang dia tak akan menang, dia tak akan berjaya. Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Maka setelah ular daripada Nabi Musa ni, yang daripada tongkat dia itu jadi ular yang besar menelan ular-ular daripada siapa dia tadi, ahli sihir, maka ahli sihir pula takut. Dia pun jadi susah hati. Dia kata ini bukan sihir ni, ini satu perkara yang luar biasa yang bukan sihir. Lalu dia sujada. Mereka ni ahli sihir ni bila dah kalah dia sujadan. Maka dia pun sujud. Mereka sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan juga Tuhan Musa. Sebab Musa dengan Harun ni dia bukan sihir ni. Kalau sihir dia tak boleh lawan sihir kita. Sihir kita lagi power. Dia nampak lah. Sihir pun dia nak cari kebenaran. Dia duk ingat Firaun tu betul. Sebab betul salah diukur siapa kuat. Siapa kuat, siapa menang. Jadi sebelum-sebelumnya Firaun ni kalau berlawan orang mesti dia menang. Jadi pada masa tu siapa kuat, siapa berkuasa, siapa menang, dialah yang betul. Itulah penilaian pada ketika itu tentang menilai benar dan salah. Bila dah kalah, dia nampak Musa ni benar. Qala, Firaun kata, amantum lahu, adakah kamu nak beriman baginya Musa qabla an adana lakum, sebelum aku bagi izin. Sebelum kau bagi izin kamu beriman. Nak beriman kena minta izin dia dulu. Nak beriman kena dapat keizinan daripada Firaun. Sedangkan dia sendiri pun tak beriman. Dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tiba-tiba orang lain nak beriman, ahli sihir dia nak beriman, rakyat dia nak beriman, kerana nampak perlawanan sihir itu ahli sihir kalah. Dia kata nak kena dapat keijazah ataupun kebenaran daripada dia. Innahu lakabirukum, sesungguhnya dia adalah ketua kamu, allazi 'allamakum, yang telah mengajar akan kamu as-sihra, sihir. Dia pun sebenarnya ahli sihir juga, yang mengajar kamu semua ni, mengajar adik-ahli sihir. Dia kena awak tu. Dia tak kata mukjizat. Kalau kamu guna sihir, dia bapak sihir. Tengok Firaun dia punya helah. Dia tak terima juga sebagai satu mukjizat yang datang daripada Allah. Sampai macam tu. Dialah ketua kamu yang telah mengajar kamu ilmu sihir. Patut kamu tunduk kat dia. Patut kamu nak beriman dengan dia. Sihir dia lebih power. Okey, itu apa yang disebut oleh Firaun. Firaun kata, okey, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, sesungguhnya aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu min khilafin, secara berbeza ataupun khilaf. Potong tangan kanan lalu dipotong tangan kiri secara khilaf, secara berbeza. Kalau kaki kanan dipotong pula dengan tangan kiri, dipotong secara berbeza. Wala usallibannakum, aku akan salib kamu fi juzu'in nakh, di batang kurma. Pada ketika itu baru kamu tahu, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu azaban wa abqa. Pada ketika itu kamu akan mengetahui, sesungguhnya didatangkan dengan nun taukid as-saqilah, nun taukid saqilah. Maknanya demi sesungguhnya kamu akan mengetahui pada ketika itu siapa daripada kalangan kita ni lebih dahsyat azab dia dan lebih kekal. Musa ke hebat ataupun aku ke hebat? Siapakah yang boleh mendatangkan azab yang lebih dahsyat, lebih sakit, lebih sengsara dan lebih kekal? Padanya Allah Ta'ala lah kan. Tunggulah di akhirat nanti. Sebenarnya tak sampai di akhirat pun, dia tenggelam masuk dalam laut kan, Laut Merah tu, sampai nyawa, sampai ke halkum. Pada ketika itu dia pun mengaku beriman kepada Allah. Dia pun dah mengalah. Bila nak mati manusia memang dia cari Allah. Qalu lan nu'siraka, mereka menjawab ahli sihir yang beriman tadi, kami sekali-kali tidak melebihkan engkau ala ma ja'ana minal bayyinat, atas sesuatu yang datang kepada kami daripada keterangan-keterangan. Kami tak akan melebihkan kau wahai Firaun. Kami akan daripada
sesuatu yang datang kepada kami daripada mukjizat. Maknanya mukjizat tu banyaklah Nabi Musa bagi. Kami tak akan lebihkan kamu. Kami akan lebihkan mukjizat. Kami akan terima bahawa ini adalah satu mukjizat daripada Allah. Yang didatangkan kepada Nabi Musa. Kami tak akan lebihkan kamu walaupun kamu mempunyai perkara-perkara yang hebat, sesuatu yang dapat menarik orang. Qalu lan nu'thiraka, kami tidak akan melebihkan kamu, mengutamakan kamu di atas sesuatu yang datang kepada kami. Maknanya kami akan lebihkan keterangan-keterangan yang nyata, mukjizat-mukjizat yang jelas. Wallazi fatarana, Allah Ta'ala yang mencipta akan kami. Faqdi ma anta qadin, hukumkanlah, sesungguhnya engkau boleh berhukum. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sesungguhnya engkau berhukum di atas dunia ini sahaja, wahai Firaun. Kamu nak bunuh ke, nak potong tangan kaki kami, nak penjarakan kami, kamu hanya boleh berhukum mengenakan tindakan di atas dunia sahaja. Inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana, supaya dia mengampuni akan dosa-dosa kami. Wa ma akhrahtana alaihi minas sihri, dan sesuatu yang kamu paksa kami untuk melakukan sihir. Dia paksa Firaun ni, paksa ahli sihir guna sihir untuk lawan Nabi Musa AS. Kami dah sedara, kami insaf. Wallahu khairun wa abqa, dan Allah Ta'ala itu lebih baik dan juga lebih kekal. Maknanya Allah Ta'ala tu lebih baik lah. Kalau kata ada di kalangan makhluk ataupun manusia baik, Allah Ta'ala atas lagi. Dan kalau sekiranya kamu boleh mendatangkan satu azab yang tempoh dia panjang, Allah Ta'ala azab dia kekal. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Sebab Fir'aun kata nak mendatangkan azab, ayuna asyaddu azaban wa abqa, siapa di antara kita ni yang boleh mendatangkan azab yang sangat dahsyat dan juga kekal. Tak ada orang yang boleh mendatangkan hukuman azab sesaatnya kekal melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, terus. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, pada zaman Nabi Isa alaihissalam diutuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanat perubatan tersebar secara meluas dalam kalangan masyarakat Bani Israel. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak mukjizat Nabi Isa alaihissalam melibatkan dunia perubatan. Menerusi tangan baginda alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak dan kusta, dan juga menghidupkan semula orang yang telah meninggal. Melihat apa yang berlaku menerusi tangan Nabi Isa alaihissalam itu, pakar-pakar perubatan yang ada pada zaman itu tidak memerlukan masa yang lama dan memerah otak untuk memikirkan apa yang berlaku menerusi tangan Nabi Isa alaihissalam itu, kerana mereka tahu pencapaian dan batasan yang mampu dicapai oleh ilmu perubatan pada zaman itu. Memang pakar-pakar perubatan mampu merawat penyakit kusta dan sopak, tetapi ia memerlukan masa yang lama dan melibatkan rawatan yang khusus dan intensif. Mereka tidak mungkin dapat menyembuhkan pesakit kusta dan sopak itu dalam masa yang singkat semata-mata dengan cara menyentuh pesakit atau menerusi cara berdoa. Ini semua di luar daripada kemampuan mereka. Mereka juga boleh menyembuhkan pesakit mata yang tidak mengalami kesesatan pada bahagian dalaman, tetapi menyembuhkan pesakit yang sudah buta tidak berada dalam jangkauan pencapaian ilmu mereka. Begitu juga dengan menghidupkan orang yang telah mati. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasul mengikut kesesuaian pada zaman masing-masing. Nabi Musa dengan ilmu mukjizat tongkat dia sebab nak berlawan dengan ahli sihir. Jadi kalau kita tengok Nabi Isa pula, kerana dia berhadapan dengan ahli-ahli perubatan, jadi ahli-ahli perubatan, doktor-doktor pakar pada ketika itu tidak boleh merawat dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang berat, dapat disembuhkan dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alayka wa 'ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni wa idh tukhrijul mauta bi idni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ قال الله يا عيسى بن مريم, ketika telah berkata maknanya telah berfirman oleh Allah, wahai Isa anak Maryam, uzkur ni'mati alaika, hendaklah kamu ingat nikmatku kepada engkau. Kita tengok kepada manusia biasa, hatta kepada para nabi, para rasul pun Allah Ta'ala ungkit kalau nikmat dia. Kita bila kita buat sesuatu tak boleh ungkit kan, membatalkan pahala sedekah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah Ta'ala dia boleh ungkit sebab dia yang bagi nikmat kepada orang. Dia kata nikmat ku atas kau wa ala walidatik, dan juga di atas ibu engkau. Idh ayyatuka bi ruhil qudus, di antara nikmat aku kepada engkau ni wahai Isa, aku mengukuhkan engkau dengan ruhil qudus, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni dia tiupkan roh kepada rahim ibu Isa, maka Nabi Isa pun lahir, jadilah manusia tanpa bapa. Jadi maknanya itu sebahagian daripada nikmat yang kukurniakan kepadamu. Iz tukallimun nasa, dan juga tukallimun nasa, kamu bercakap kepada manusia fil mahdi, ketika dalam buaya, maknanya ketika kecil. Orang lain lahir-lahir mana boleh bercakap, tapi dengan nikmat Allah Ta'ala ni Nabi Isa ni boleh bercakap masa kecil lagi. Wahkahlah, dan ketika dewasa, ketika kecil dan ketika dewasa. Bila kecil boleh bercakap, dewasa lagi-lagi lah. Wa idh 'allamtukal kitaba, dan ingatlah ketika aku mengajar engkau akan kitab, yakni apa dia? Injil. Wal hikmata, dan juga hikmah ni maknanya syariat yang ada di dalam kitab Injil. Wat taurata, dan juga kitab Taurat dan juga Injil. Maknanya Taurat pun Allah Ta'ala bagi tahu maklumatnya kepada Nabi Isa. Taurat ni kepada Nabi apa? Kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa wujud, lahir sebelum Nabi Isa. Sebab tu yang kita sebut di dalam perbahasan yang lalu dan keterangan yang lalu, bahawa Ashabul Kahfi dia bukan Kristian, sebab masa tu tak wujud lagi. Ada pada ketika itu, iaitu Yahudi dulu. Sebab itu berdasarkan kepada pendapat ulama-ulama tafsir, di antaranya Ibnu Abbas daripada kalangan sahabat, ketika orang kafir Quraisy dia hantar rombongan pergi tanya ulama-ulama Yahudi. Sebab ulama Yahudi, sebab apa dia tanya? Sebab dia tahu kisah-kisah, sejarah-sejarah, maklumat-maklumat yang ada di dalam Taurat. Maknanya Injil tak diturunkan lagi oleh Allah. Nabi Musa tidak, Nabi Isa AS tak diutuskan oleh Allah. Jadi andaian, pendapat, pandangan yang mengatakan Ashabul Kahfi itu agama Kristian ataupun Masihi ataupun Nasara, tak betul. Dibantah oleh Ibnu Katsir yang kita sebut hari itu dan beberapa ulama tafsir yang lain. Sebab dia Taurat ada dulu, barunya ada Injil. Wa iz takhluqu minat tini, dan ingatlah ketika engkau menjadikan, Allah Ta'ala ni sebahagian daripada nikmat Nabi Isa yang Allah Ta'ala bagi, ketika engkau menjadikan minat tini, kau bentukkan tanah ke hayati tayri, kau jadikan tanah, bentukkan tanah tu dari bentukkan tanah seperti rupa burung, maknanya kepal-kepal kan, buat bentuk burung, ke hayati tayri, biizni, dengan izinku, fatanfukhu fiha, kamu tiuplah burung tadi, fatakunu tayran biizni, maka bila tiupkan roh dengan izin aku, maka dia jadi burung sungguh. Nabi Isa kepal tanah ni dalam jadi bentuk burung, ditiupkan roh dengan izin Allah, jadi burung. Maknanya tanah tu jadi burung hidup, bernyawa. Wa tubri'ul akmaha, dan kamu sembuhkan penyakit apa dia? Penyakit buta. Wal abrasa, dan sopak. Buta, sopak ni pada masa tu ahli perubatan memang tak boleh nak berubat, tak boleh nak menyembuhkan. Tapi dengan izin Allah, sebagai mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa, dapat sembuh biizni, semua dengan izin aku. Wa idh tukhrijul mauta biizni, ingatlah ketika engkau mengeluarkan akan orang mati dengan izin aku. Mengeluarkan maknanya menghidupkan orang yang mati. Engkau mengeluarkan orang yang mati maknanya menghidupkan orang mati biizni, dengan izin aku. Wa idh kafaftu, dan ketika aku menghalang
Bani Israel akan Bani Israel angka daripada engkau. Idh ji'tahum bil bayyinat, ketika telah mendatang oleh engkau akan mereka dengan keterangan-keterangan. Bila engkau datangkan keterangan-keterangan, yakni mujizat-mujizat, Bani Israel nak bunuh kamu, aku yang tahan, aku yang halang. Ini sebahagian daripada nikmat yang banyak aku bagi kepada kamu, wahai Isa. Faqala allazina kafaru minhum, maka telah berkatalah oleh orang-orang kafir daripada kalangan mereka Bani Israel. Bila Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, bila Nabi Isa alaihissalam mengemukakan mukjizat yang banyak, mereka kata apa? In hadza illa sihrun mubin. Ini semua sihir. Hadirin sekalian, senang je nak penjatuh orang, lontarkan satu tuduhan daripada dulu lagi. Sampai sekarang ni pun nak pelemahkan orang, nak jauhkan masyarakat daripada seseorang ataupun sesuatu kumpulan, dilontarkan fitnah, ditabur fitnah, dibuat sesuatu tuduhan. Okey, terus. Ketika Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul, baginda seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. Pada masa itu, pakar-pakar bacaan dan penulisan tidak pernah berkumpul, yang membolehkan baginda belajar sesuatu daripada mereka, yang melayakkan baginda SAW mengetahui sejumlah ilmu pengetahuan mengenai pelbagai bangsa, perundangan bangsa terdahulu dan undang-undang yang diamalkan oleh para raja. Masyarakat Arab kota Mekah pada masa itu pula tidak mengetahui yang baginda pernah belajar sesuatu daripada mana-mana orang. Baginda SAW juga tidak diketahui pernah mempelajari berbagai-bagai bentuk kefasihan bahasa dan ilmu berkaitan metafora. Baginda SAW pula bukan seorang yang sukakan puisi, pidato dan surat menyurat yang diutuskan oleh bangsa Arab, baik dalam bentuk perkataan maupun penceritaan. Malah baginda SAW juga tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang fasih bahasa Arab, sehingga melayakkan baginda memiliki kefasihan dalam penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Walau bagaimanapun yang peliknya, baginda memiliki kefasihan bahasa Arab yang tinggi, mengatasi pakar-pakar bahasa Arab yang ada pada masa itu. Baginda menyampaikan dakwah kepada orang Arab dan juga bukan Arab, dan menyeru manusia ke arah manhaj dan syariat yang dibawa baginda SAW. Ketika baginda memulakan dakwah dan didengar oleh majoriti masyarakat Arab, mereka melarikan diri daripada baginda dan memusuhinya dengan permusuhan yang tidak ada tolak bandingnya. Baginda dipulaukan oleh ahli keluarga sendiri dan sahabat handai, dan ditolak oleh orang-orang tua dan juga anak-anak muda. Mereka bukan sahaja berhujah dengan baginda SAW, bahkan mencabar baginda supaya membawa bukti tentang kebenaran risalah yang dibawa baginda SAW. Baginda SAW telah menunjukkan berbagai-bagai bentuk mukjizat kepada orang-orang Quraisy, dan satu-satunya mukjizat yang kekal abadi sampai ke hari ini ialah mukjizat berbentuk Al-Quran. Jadi mukjizat ni banyak Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad, tapi yang lain itu habis lenyap dengan kematian ataupun kewafatan Rasulullah. Cuma yang kekal adalah Quran sampai kiamat. Yang mencabar kehebatan akal orang-orang Quraisy pada zaman, dan cabaran tersebut berjalan ke zaman seterusnya, sehinggalah ke zaman kita ini dan ke zaman menjelang berlaku kiamat. Manusia tidak akan mampu membawa mukjizat seumpama Al-Quran itu, meskipun sekadar dalam satu surah sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Maksudnya, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, maka cubalah bawa datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil إنس والجين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا." Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Jadi bukan sahaja
manusia, seluruh manusia dalam dunia ini berkumpul, bahkan campur dengan jin. Campur dengan jin kan? Orang cerdik pandai daripada kalangan manusia, cerdik pandai daripada kalangan jin, nak buat satu surah ya, tak akan dapat sampai bila-bila, kerana Quran itu adalah mukjizat yang datang daripada Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.